Hai, selamat datang ke channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih juga atas sokongan Anda semua. Yang baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan juga lonceng notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, makmur sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Untuk maklumat Yang Berhormat, pelbagai langkah dan inisiatif telah, sedang dan akan dijalankan oleh KWSP bagi membantu ahlinya mempunyai simpanan yang mencukupi untuk persaraan mereka. Selaras dengan usaha bagi membantu ahli meningkatkan kecukupan simpanan persaraan tersebut, penambahbaikan berterusan ke atas skim KWSP telah dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama, pengeluaran umur 55 tahun dan pengeluaran umur 60 tahun yang lebih fleksibel, di mana ahli boleh membuat pilihan bayaran pengeluaran sama ada secara sekaligus, bulanan, dividen tahunan sahaja atau apa-apa amount pada bila-bila masa. Ini bertujuan untuk menggalakkan ahli memilih bayaran pengeluaran secara berkala atau bulanan. Dengan ini, simpanan ahli akan terus menerima dividen tahunan dan dapat bertahan dengan lama. Yang kedua Yang Berhormat, tempoh tanggungan mencarum iaitu ahli dan majikan wajib mencarum sehingga umur 75 tahun sekiranya ahli masih bekerja. Ketiga, bagi menggalakkan ahli terus kekal aktif bekerja dan majikan mengambil pekerja berumur 60 tahun ke atas, KWSP tidak mengenakan apa-apa caruman kepada pekerja, manakala majikan diwajibkan mencarum hanya sebanyak 4%. Keempat, memperkenalkan aisaraan yang membolehkan golongan bekerja sendiri atau mereka yang tiada pendapatan tetap mencarum secara sukarela kepada KWSP. Sebagai inisiatif, kerajaan menyumbang 15% daripada caruman tertakluk kepada jumlah maksimum RM250 Malaysia setahun. Kelima, kerajaan memperkenalkan aisuri. Keenam, kerajaan juga akan memperkenalkan pengeluaran baru pada tahun ini bagi membolehkan ahli membeli produk insurans atau takaful seperti mana yang diumumkan dalam Belanjawan 2021. Pengeluaran ini dijangka akan memberi manfaat untuk perlindungan diri sendiri, keluarga bagi penyakit kritikal dan kematian. Ketujuh, Tuan Yang Pertua, KWSP juga menyediakan khidmat nasihat secara percuma berhubung perancangan dan pengurusan simpanan persaraan melalui RAS dengan izin Retirement Advisory Service sejak tahun 2014. Dan ke-8 Yang Berhormat, program Belanjawanku telah dilancarkan iaitu satu panduan pembelanjaan minimum bulanan ke atas kategori dan perkhidmatan untuk pelbagai isi rumah untuk membantu perancangan perbelanjaan peribadi dan keluarga. Tuan Yang Pertua, kerajaan akan terus meneliti kaedah-kaedah lain untuk memastikan jaringan keselamatan sosial persaraan rakyat ini akan kembali ke tahap yang sepatutnya. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Ada soalan tambahan, sila round tempat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri dan tahniah kepada kerajaan di atas pelbagai plan strategi kementerian bagi menyokong keselamatan persaraan rakyat. Persoalan saya seterusnya, berdasarkan kenyataan KWSP juga, hanya 27% ahli KWSP mempunyai simpanan atau mempunyai RM240,000 sebagai basic saving menjelang 55 tahun. Tambahan pula dengan program pengeluaran iSinar dan iCitra yang membenarkan pengeluaran daripada akaun satu, ianya telah merumitkan kelangsungan dan jaminan hidup selepas persaraan. Ini kerana seperti mana kita sedia maklum, pengeluaran akaun satu adalah untuk kegunaan selepas persaraan dan amount untuk pelaburan, manakala akaun dua adalah untuk persediaan persaraan yang boleh digunakan untuk tujuan pembayaran pengajian, pembayaran pendahuluan rumah, menampung kos serta bagi tujuan melakukan haji. Justru itu amat penting sekali simpanan di akaun satu ini diutamakan supaya ianya dapat memberi pulangan pelaburan yang baik bagi menjamin persaraan. Maka saya ingin mendapat maklumat tambahan daripada kerajaan, apakah langkah-langkah kerajaan ataupun KWSP sendiri dalam memastikan simpanan di akaun satu ini dapat ditingkatkan dengan segera. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat Tumpat. Untuk maklumat Yang Berhormat, berdasarkan statistik semasa dan mengambil kira pengeluaran iSinar dan iCitra adalah dijangka hanya 27%
daripada ahli aktif yang berumur 18 hingga 55 tahun mempunyai simpanan dalam akaun 1 yang melebihi kuantum simpanan asas yang ditetapkan mengikut umur. Situasi ini berlaku penurunan bilangan aktif yang mencapai simpanan asas berbanding 36% pada 31 Disember 2020, iaitu sebelum iSINA dan iCitra dilaksanakan, kerana kedua program ini telah melibatkan pengeluaran akaun 1. Sudah pasti Yang Berhormat, keadaan ini sudah pasti membimbangkan kerana majoriti ahli dijangka tidak mempunyai simpanan yang mencukupi bagi sekurang-kurangnya menampung keperluan asas pelaksanaan kelab. Oleh itu Yang Berhormat, dalam usaha menambah baik simpanan ahli yang telah membuat pengeluaran iSINA dan iCitra daripada akaun 1, kerajaan telah menetapkan caruman baharu yang diterima oleh ahli-ahli yang terlibat akan dikreditkan dahulu ke akaun 1 sepenuhnya sehingga keseluruhan amaun pengeluaran yang diambil daripada akaun 1 diganti semula. Setelah itu Yang Berhormat, pecahan caruman akan kembali kepada 70% untuk akaun 1 dan 30% untuk akaun yang kedua. Terima kasih, Terima kasih Yang Berhormat. Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua, sila Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Apakah langkah kerajaan dalam meningkat jumlah simpanan rakyat dalam KWSP dalam masa 5 tahun untuk menjamin masa depan dalam jangka panjang? Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Tuan Yang Dipertua, seperti mana jawapan asal tadi, ada 8 kaedah-kaedah yang kerajaan melalui KWSP sedang laksanakan, dan kita seperti mana di hujung jawapan yang pertama tadi saya telah maklumkan, kerajaan sedang meneliti pelbagai kaedah. Itu sebabnya semalam yang KWSP telah mengumumkan beberapa cadangan yang kita akan lakukan pada suku pertama tahun hadapan, seperti kita laksanakan air sayang dan kita laksanakan air lindung, supaya seperti mana hasrat Yang Berhormat untuk kita pastikan dalam tempoh 5 tahun akan datang simpanan kepada pecarum-pecarum KWSP sentiasa terjamin dan selamat. 3, saya beri peluang kepada Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Timbalan Menteri, soalan saya, dipahamkan lebih 100 bilion ringgit telah dikeluarkan oleh KWSP melalui iSINA, iLestari, iCitra. Soalan saya, apakah kesannya terhadap pulangan pelaburan strategik KWSP dan apakah unjuran dividen kepada pencarum pada tahun ini? Terima kasih. Terima kasih. Pasir Gudang, sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Inilah soalan yang, dari dua persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Gudang. Yang keduanya dividen, kita akan maklumkan apabila tamat sahaja tahun 2021 dan dia akan diumumkan pada tahun hadapan oleh pihak KWSP dan kerajaan. Itu saya harap Yang Berhormat dapat bersabar. Cumanya soalan bahagian pertama yang dikemukakan oleh Yang Berhormat berkaitan tentang bagaimana pelaburan, adakah ia menjejas. Itu mungkin saya rasa apa yang hasrat Yang Berhormat ingin bertanya. Untuk makluman Yang Berhormat, kita walaupun kita telah akui ada pengeluaran sebanyak 101 bilion melalui iSINA, iCitra dan iLestari, tetapi ia tidak menjejaskan pasaran kewangan domestik kerana KWSP merupakan antara pemain pemberi pinjam pemberi atau the biggest player dalam MGS. Jadi perkara itu tak jadi satu kesan yang negatif kepada pelaburan MGS, tetapi walaupun kaedah yang kita gunakan, kita ada SAA, Strategic Asset Allocations, yang kita lakukan bagi menampung segala pengeluaran yang dibuat sepanjang tempoh tersebut. Terima kasih, Tuan Berhormat. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kita jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.